Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar-pelajar. Kita berjumpa lagi pada kali ini, hari ini. Untuk hari ini kita akan teruskan saja dengan pelajaran kita. Pada hari ini saya harap saya minta pelajar-pelajar buka buku teks awak, muka surat 125. Kita akan pergi kepada tajuk muatan haba tentu. Muatan haba. Pertama sekali saya nak pergi kepada muatan haba ni. Saya rasa pelajar-pelajar ni mesti perasan kalau contohnya dalam satu keadaan yang panas, ada dua bahan berada di bawah matahari, contohnya air dengan besi. Kita perasan yang air itu dia akan lambat panas dan besi dia cepat panas pula. Sedangkan kedua-dua bahan ini berada di bawah matahari yang sama. Okey. Ini memang benda biasa. Yang ini perkara perbezaan suhu di bawah haba yang sama adalah disebabkan oleh muatan haba bahan itu. Okey, ini pengenalan dulu saya pergi pada slide kedua. Okey, kenapa benda ni berjadi? Tadi saya ambil contoh air dan besi. Kenapa? Air muatan habanya tinggi. Muatan haba air itu tinggi. Manakala besi muatan habanya rendah. Kesimpulannya, muatan haba ialah jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu suatu bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Muatan haba ni konsepnya macam ni. Satu bahan tu, kalau kita nak naikkan suhu dia 1 darjah Celsius, berapa banyak haba diperlukan? Okey. So, untuk bahan yang mempunyai muatan haba yang tinggi, contohnya air tadi, dia akan lambat panas. Kenapa dia lambat panas? Sebab muatan haba dia tinggi. Maksudnya jumlah haba yang diperlukan untuk naikkan suhu dia 1 darjah tu, dia perlu banyak, dia perlu tinggi. Okey? Bahan yang mempunyai muatan haba tinggi seperti air lambat panas dan sebaliknya. Sebaliknya tu maksudnya kalau kita ambil perbandingannya besi tadi, besi mempunyai muatan haba yang rendah, maka dia akan lebih cepat panas. Lebih mudah nak meningkatkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius berbanding air. Balik semula kerana muatan habanya yang lebih rendah. Muatan haba besi lebih rendah. So, muatan haba itu diberikan oleh simbol C. Jumlah haba yang diperlukan diberikan oleh Q. Dan delta theta. Ini segitiga ni delta kita panggil. Yang lonjong ni ada sempang tengah dia tu kita panggil theta. Itu ialah perubahan suhu. Dia diberikan oleh formula ini, di mana muatan haba ialah jumlah haba yang dibagikan dengan perubahan suhu. Itu muatan haba. Kalau untuk air tadi, yang nilai C ini dia tinggi. Manakala untuk besi pula, muatan haba C-nya itu rendah. Maka besi cepat panas, air lambat panas. Nanti saya akan ulang kalau tak jelas. Okey, yang ini saya tak nak bincang panjang-panjang. Satu lagi, unit untuk muatan haba ini C ni diberikan oleh unit joule ni untuk jumlah tenaga Q tu. Perubahan suhu diberikan oleh darjah Celsius atau Kelvin juga. Sama je, darjah Celsius boleh, Kelvin pun boleh, tapi biasanya diberikan dalam unit darjah Celsius. Okey, nanti kalau berjumpa lagi. Sekarang ni kita beralih pula. Yang tadi muatan haba sahaja. Yang ini muatan haba tentu. Tentu
yang dimaksudkan di sini ialah tentu jisimnya, iaitu sebanyak 1 kilogram. Muatan haba tentu. Katalah kita ada 1 kilogram air dan 1 kilogram besi. Kedua-duanya ini kita panaskan dengan api yang sama besar. Kita tengok sama besar api tu. Apakah yang anda jangkakan akan berlaku? Of course, kita akan jangkakan yang besi akan lebih cepat panas berbanding air tadi. 1 kilogram air, 1 kilogram besi dipanaskan dengan haba yang sama, kita akan jangka dan memang akan terjadi pun. Besi tu yang 1 kilogram itu akan lebih cepat panas berbanding air tadi. So, besi itu kenapa dia cepat panas? Kerana besi cepat panas. Saya tulis salah ni. Besi cepat panas kerana muatan haba tentu besi lebih rendah berbanding air. Muatan haba tentu besi lebih rendah berbanding air. So, balik semula. Apakah muatan haba tentu? Muatan haba tentu ialah, sila semak di buku, saya tak payah tulis lah sebab ada dalam buku. Muatan haba tentu ialah kuantiti haba yang diperlukan oleh satu bahan sebanyak 1 kilogram untuk meningkatkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Awak refer kepada buku muka surat 127. Okey. Kat situ ada. Awak tulis, kalau dalam nota awak tulis. Muatan haba tentu ialah kuantiti haba atau jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan 1 kilogram bahan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Okey. Nanti kita akan bincang. So, dia akan pergi kepada formula lah. C di sini, ni tumpukan perhatian, ni susah sikit, dah masuk bab yang susah sikit. Bahagian-bahagian ni susah. C tu ialah jumlah haba. C ataupun muatan haba tentu itu ialah jumlah haba dibagikan dengan jisim sebanyak 1 kilogram tadi, kalau contoh tadi, untuk meningkatkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Berapa banyak tenaga haba diperlukan untuk meningkatkan 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Dan unit dia ialah, ni tengok, unit dia joule. Ini untuk haba, tenaga haba. Dan jisimnya dalam kilogram, perubahan suhu dalam darjah Celsius. So kita dapat ini. Ini bentuk unit yang awak kena ingat, yang memang dituliskan macam ni, joule per kilogram darjah Celsius. So, katalah kita ambil satu contoh. Muatan haba tentu untuk air ialah 4200 joule per kilo darjah Celsius. Maksudnya, kalau kita ada 1 kilogram air, kita perlukan haba sebanyak 4200 joule untuk meningkatkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Kita perlukan tenaga haba sebanyak 4200 joule untuk meningkatkan 1 kilogram air suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, saya harap jelas. Awak tengok, perhatikan dan tengok cuba fahamkanlah. So, kita pergi pada slide berikutnya. Kalau soalan-soalan pengiraan dia keluar macam ni kadang-kadang. Ni bentuk yang paling mudah lah. Berapakah jumlah haba diperlukan untuk meningkatkan 1.5 kilogram air dari 28 darjah kepada 40 darjah Celsius? Ini soalan yang biasa kita jumpa. So, apa yang awak kena buat mula-mula ialah cari perubahan suhu ini. Cari perubahan suhu.
So dalam kes soalan ini, perubahan suhu itu berlaku daripada suhu 28 sampai suhu 40. So kita tolakkan sajalah. 40 tolak 28 sama dengan 12. So perubahan suhu sebanyak 12 darjah. Kita masukkan dalam formula. Q sama dengan MC delta theta. Jisim 1.5 kg. Muatan haba tentu 4200. Kenaikan suhu 12. Kita darabkan semua. Kemudian kita akan dapat jumlah 75,600 Joule. Maksudnya haba, jumlah tenaga haba sebanyak 75,600 Joule diperlukan kalau kita nak meningkatkan suhu 1.5 kg air dari 28 darjah kepada 40 darjah. Okey. Kalau air ni kita tambah dia punya jisim, katalah sekarang ni 5 kg, maka kita perlu lebih banyak tenaga haba lah. Perlu lebih banyak sebab sekarang ni suhu jisim air tu kita tingkatkan. Umpamanya awak masak air sikit dengan banyak. Kalau banyak, awak perlukan tenaga haba yang lebih banyak. Macam tu je lah. Senang kan? Okey, kemudian ada juga soalan. Nanti kita akan buat soalan dalam buku teks sebenarnya. Kadang-kadang pemanas yang digunakan tu bukan api, tetapi pemanas elektrik. Kita panggil heater lah, yang menggunakan kuasa elektrik. Berapa banyak tenaga yang dibekalkan oleh pemanas elektrik itu? Berapa banyak itu diberikan dalam formula ini, PT. Q, jumlah haba yang dibekalkan oleh pemanas itu sama dengan P darab T, di mana P ialah kuasa. Kuasa ni yang dalam watt tu, katalah 1000 watt, 1500 watt, itu kuasa. Dan T ialah masa untuk pemanasan itu berlaku dalam saat. So kerana Q sama dengan MC delta theta dan Q juga sama dengan PT, kita sampai kepada formula ini. PT sama dengan MC delta theta. Okey. Kuasa pemanas darab masa pemanasan sama dengan jisim bahan darab muatan haba tentu darab kenaikan suhu. Okey, saya harap boleh faham. Baiklah. Saya ingat saya habiskan di sini. Nanti saya akan bagikan soalan. Tengok buku teks awak, muka surat 136. Soalan nombor 1 dan nombor 2 awak dah boleh buat sekarang. Dah boleh buat dengan informasi yang saya bagi. Awak telah sepatutnya boleh buat. Kalau tak boleh buat, awak ulang balik video ini. Video ni sentiasa ada untuk awak refer. Okey, sebagai tambahan, nanti saya akan bagikan soalan lah daripada file yang saya hantar tu juga. Kemudian nanti kita akan bincang lagi tentang aplikasi muatan haba tentu. Saya rasa awak boleh baca dalam buku teks muka surat 132. Ada masa ni awak baca, awak fahamkan. Saya rasa saya baca tadi jelas awak baca dulu. Basically untuk aplikasi muatan haba tentu ni, ada benda-bendanya yang kita nak gunakan dalam kehidupan seharian ni. Kita nak dia cepat panas. Ada benda-bendanya dalam kehidupan seharian ni, benda-benda tu kerana kegunaannya yang tertentu, kita nak dia lambat panas. Ada benda yang kita nak cepat panas, contohnya kuali. Ada benda yang kita nak lambat panas, contohnya pemegang kuali.
Kalau pemegang kuali tu daripada bahan yang cepat panas, nanti awak nak pegang pun panas. So, untuk contohnya kuali tu, untuk badan kuali tu digunakan logam. Sebab logam ni muatan haba tentunya rendah, jadi dia cepat panas. Tetapi pemegangnya digunakan contohnya kayu. Kayu ni muatan haba tentu tinggi, so dia lambat panas. Okey, macam itulah idea dia. Cuba baca kegunaan dia, terutama radiator kereta ni. Kenapa guna air? Dan sebagainya lah. Nanti kita akan bincang lagi. Ada lagi bentuk soalan yang susah. Tengok juga sebelum tu, bayu laut, bayu darat. Baca straightforward, awak boleh faham, InsyaAllah. Contoh soalan yang susah sikit, macam soalan nombor 3 latihan formatif 4.2 tu. Tu susah sikit. Itu nanti kita bincang bila awak dah mula sekolah balik. Saya harap dengan penerangan yang sedikit ni, awak akan dapatlah sedikit input. Saya harap awak boleh buat soalan formatif tadi, latihan formatif tu. Cuba fahamkan. Nanti kita jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Sekian, terima kasih dari saya. Jaga diri baik-baik.